Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa biar anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik kakak anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Untuk makluman semua, borang aduan pencarum untuk memohon pengeluaran KWSP 2.0 telah pun secara rasminya ditutup pada hari Ahad yang lepas sekitar jam 12.30 hari. Yang mana apabila borang ini telah pun ditutup, jumlah mereka yang membuat aduan melalui borang ini adalah seramai 134,903 orang. Ini adalah jumlah mereka yang telah menyisikan borang aduan yang telah disediakan oleh Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Okey. Jadi daripada ini ada juga beberapa persoalan yang saya lihat ada lagi masih bertanyakan link borang, tanya nak isi borang dan juga sebagainya. Untuk makluman anda semua yang bertanyakan soalan ini, borang ini sudah tidak boleh diisi lagi kerana dah diberikan tempoh 2 hingga 3 minggu sebelum ini untuk kita menyisikan borang tersebut. Dan pada masa sekarang ini, saya yakin borang ini telah pun memasuki fasa untuk pemprosesan. Proses macam mana? Maksudnya dia nak keluarkan, mungkin dia nak print, disediakan dalam bentuk satu memorandum, disediakan dalam bentuk satu buku ataupun jurnal untuk diserahkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab. Contohnya seperti Perdana Menteri Malaysia, Kementerian Kewangan ataupun pihak KWSP, bagi menunjukkan bahawa ramai pencarum yang ingin mengeluarkan wang KWSP mereka ini lagi akibat keadaan semasa dalam kehidupan mereka yang mereka alami sekarang ini. Di sebalik pelbagai ataupun banyak sokongan yang kita terima selama ini dalam perjuangan untuk tuntutan pengeluaran KWSP ini, ada juga pihak-pihak yang sentiasa mengecam, yang sentiasa orang kata mencuba untuk menimbulkan provokasi terhadap perjuangan ini. Ada juga yang tanya macam ataupun mempertikaikanlah. Saya secara peribadi ada juga mendapat orang kata macam satu feedback daripada orang yang rapat dengan saya, macam kenapa dok buat lagi benda macam ni kan, sebab benda macam ni pada pengamatan dia, pada penilaian beliau tidak bermanfaat kerana ianya akan merugikan pencarum KWSP kerana dah dibenarkan pengeluaran 4 kali sebelum ini. Dan jika dibenarkan lagi pengeluaran selepas ini, maksudnya bagaimana dengan wang coromat apabila sampai kepada usia persaraan kelak. Saya banyaklah sebenarnya menerima tekanan dan juga pelbagailah komen-komen berkenaan dengan isu ini daripada orang yang berada di sekeliling saya. Tetapi perkara ini bukannya untuk meraih populariti, bukannya saya sendiri boleh saja buat untuk benda-benda lain walaupun mungkin tidak mendapat orang kata sokongan ataupun tontonan yang bagus seperti isu-isu perkara ini. Tetapi apa yang saya buat ini kerana saya sendiri berada di dalam landasan ini daripada awal. Saya berada di dalam beberapa kumpulan di Facebook, Telegram dan Telegram lah yang berkaitan dengan bantuan-bantuan ini, dan saya melihat secara dalam berkumpulan, saya mendapat perkongsian secara peribadi tentang keadaan-keadaan pencarum secara khususnya di luar sana yang masih lagi terkesan diakibatkan oleh pandemik COVID-19 yang lepas. Okey, kita masih lagi berada dalam pandemik, cuma kita berada dalam proses peralihan kepada tadi sebut apa, endemik. Kita masih lagi berada dalam pandemik, kita berada dalam proses fasa peralihan kepada endemik, belum lagi masuk endemik. Dan kesan daripada PKP dan juga COVID-19 yang sebelum ini, dia memberikan impak yang sangat besar kepada pencarum KWSP terutamanya sekali. Kenapa impak yang sangat besar? Kerana rata-ratanya mereka ini kehilangan pekerjaan. Daripada pelbagai perkongsian yang saya lihat, rata-ratanya adalah
disebabkan kenapa mereka menyokong pengeluaran ini, disebabkan oleh mereka ini kehilangan pendapatan. Mereka yang berusia 35 tahun dan ke atas, sebenarnya apabila mereka ini diberhentikan kerja, sama ada daripada golongan profesional ataupun bukan golongan profesional, sukar untuk mereka ini mendapat peluang pekerjaan. Sebenarnya ini adalah realiti, walaupun jumlahnya mungkin tidak mencecah sampai 3 ataupun 4 juta, tetapi sekadar yang kita lihat adalah ratusan dan juga ribuan. Dan daripada maklum balas borang aduan ini menunjukkan 134,000 responden yang berminat dengan pengeluaran ini. Mungkin ada lagi di luar sana, tetapi mereka ini yang orang kata 50-50, ada keraguan berkenaan dengan data-data yang perlu dikongsikan di dalam borang aduan ini. Itu adalah hak mereka, tetapi jika ditanyakan kepada mereka, saya yakin mereka ini juga bersetuju dengan idea untuk meneruskan pengeluaran ini. Kenapa pengeluaran ini dituntut lagi? Kerana macam saya sendiri, saya ada memberikan pelbagai cadangan untuk diberikan bantuan-bantuan yang lain, tetapi nampaknya cadangan-cadangan ini ataupun respon-respon ini tidak disambut dengan baik. Malah tidak ada sebarang pihak pun yang cuba untuk mengetengahkan ataupun membawa isu ini kepada orang kata perhatian pihak yang lebih berkuasa, pihak yang lebih berwajib. Saya cadangkan wujudkan bantuan seperti bantuan khas COVID BKC, tetapi dengan jumlah bayaran yang lebih besar supaya pencarum tak perlu gunakan wang KDPSP. Tetapi tidak ada sebarang sokongan, tidak ada sebarang orang kata pihak ataupun yang boleh menarik perhatian pihak-pihak di luar sana. Tetapi kita terpaksa membantu mereka-mereka yang di luar sana yang masih lagi terkesan. Sebab itu perjuangan ini pada saya harus lagi diteruskan, dan sama ada perkara ini berjaya ataupun tidak, yang penting ianya mendapat orang kata perhatian dan juga pengetahuan kepimpinan di negara kita, supaya mereka ini boleh melakukan sesuatu, sama ada nak membenarkan pengeluaran ini secara bersyarat kepada 4 golongan yang telah pun kita nyatakan sebelum ini, ataupun mungkin diwujudkan bantuan yang baru ataupun pelbagai kaedah untuk memudahkan rakyat di luar sana untuk meneruskan kehidupan. Rata-ratanya masih memerlukan lagi kerana mereka ini tidak dapat lagi untuk mendapatkan pekerjaan, bukan pekerjaan yang sesuai. Nak dapat pekerjaan pun tak boleh dapat disebabkan faktor usia dan sebagainya. Jadi mereka ini perlu menggunakan wang ini untuk 2 perkara, iaitu untuk meneruskan kehidupan harian mereka, dan juga rata-rata ingin menggunakan sebagai modal pusingan untuk memulakan satu perniagaan yang baru bagi menampung orang kata kehidupan seharian mereka. Sebab itu walaupun ada pihak yang mengecam saya secara direct, tetapi saya pun tak ambil peduli sangat, sebab saya rasa saya masih lagi perlu bersama dengan mereka-mereka yang memerlukan bantuan dan juga perhatian di luar sana. Jadi itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini, dan insyaAllah saya rasa mungkin dalam masa terdekat nanti kita akan tahu apa pula tindakan ataupun respon lanjut yang akan dilakukan oleh Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat berkenaan dengan tuntutan ini. Apabila mendapat maklumat dari berkenaan dengan perkara ini, insyaAllah saya akan berkongsikan kepada anda semua. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.